Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengenai dengan masalah COVID-19 yang pada masa ini bukan sahaja merupakan isu yang dialami oleh negara kita, tapi ia juga dialami oleh negara-negara lain di seluruh dunia, sama ada negara maju atau negara yang sedang membangun. Kita dapati keadaan di Malaysia ini perlulah kita teliti supaya ia tidak mengesankan kehidupan masyarakat di Malaysia ini, terutamanya masyarakat Islam. 60% lebih kurang penduduk Islam di negara kita ini, atau dengan lain perkataan, penduduk atau rakyat Malaysia yang berjumlah lebih daripada 60% daripada keseluruhan penduduk negara, merupakan golongan yang sudah tentu menghadapi masalah yang agak rumit, kerana sebahagian besar orang-orang Islam di Malaysia ini, terutamanya mereka yang hidup di kawasan-kawasan bandar, banyak bergantung kepada pendapatan pekerjaan yang mereka lakukan di jabatan-jabatan atau di syarikat-syarikat. Apabila keadaan pendapatan dan operasi syarikat dan agensi-agensi kerajaan terjejas, maka pada pandangan saya, berdasarkan kepada pengalaman atau sedikit pengalaman yang lepas, sampailah masanya untuk perbadanan Islam dalam negara ini merangka satu strategi supaya tidak harus ada di kalangan masyarakat Islam yang mengalami masalah, terutamanya mereka yang diletakkan atau dikategorikan sebagai golongan B40, dan tidak boleh kita lupakan juga golongan M40. Saya melihat bahawa Malaysia bernasib baik kerana ada agensi-agensi yang mempunyai persediaan untuk menolong masyarakat Islam di Malaysia ini supaya tidak terdedah kepada isu-isu yang tidak begitu menggalakkan dalam masyarakat. Pada masa akhir-akhir ini, sejak daripada bulan Mac tahun ini, iaitu bila meletus COVID-19 ini, kita dapati seperti yang dilaporkan oleh PDRM, kejadian-kejadian membunuh diri sudah meningkat, khususnya dikira daripada bulan Mac sehingga ke bulan Oktober yang baru lalu. Hampir setiap hari terdapat orang membunuh diri. 30 kes sebulan. Berarti satu kejadian bunuh diri berlaku pada setiap hari. Itu rekod yang dicatatkan berdasar kepada keadaan daripada bulan Mac sehingga bulan Oktober. Dan trend pada masa ini menunjukkan bahawa kejadian seperti ini makin meningkat. Dan sudah tentu kita tidak boleh hanya menjadi penonton dan tidak perlu menunggu perincian berapa ramai daripada golongan Islam yang terlibat dengan kejadian membunuh diri atau bukan Islam, irrespective of religion. Kita harus melihat bahawa badan-badan Islam yang mampu, inilah masanya untuk mereka menunjukkan satu komitmen bagi mengelak daripada keadaan yang tidak diingini. Kerana Islam itu sebagai agama yang suci, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan rahmat kepada seluruh manusia. Maka sekiranya mana-mana pihak, badan-badan Islam yang mempunyai kumpulan wang tertentu untuk menjadikannya efektif dalam menangani isu ini, saya fikir perlu merangka satu strategi yang segera
supaya tidak terdapat kejadian-kejadian yang tidak diingini di kalangan orang-orang Islam, seperti membunuh diri atau perceraian akibat daripada kesulitan kehidupan, atau menanggung hutang yang banyak dalam tempoh yang sebegini akibat daripada hilang jawatan, akibat daripada menjadi mangsa pembuangan kerja, atau kerugian dalam perniagaan. Tentulah kalau kita lihat kumpulan wang yang dipungut oleh badan-badan Islam, saya setelah meneliti perkara ini, saya dapati pendapatan collection, terutamanya kumpulan wang zakat dan juga collection yang dilakukan di masjid-masjid di kota-kota, memang kalau kita melihat keadaan yang sebenarnya, jumlahnya agak besar. Collection mingguan di masjid-masjid di kawasan bandar memang sangat menarik, kerana ramai orang yang berupaya sewaktu Malaysia dalam keadaan yang stable, mereka tanpa mengira berapa banyak wang yang mereka masukkan dalam tabung, tapi mereka mengambil wang daripada poket dan terus masukkan dalam tabung sebagai sumbangan untuk kebajikan. Ini berlaku di masjid-masjid di kawasan-kawasan urban, kawasan bandar. Dan pembayaran zakat dalam keadaan Malaysia stable sentiasa meningkat, sama ada di kawasan-kawasan di ibu negara atau sekitar ibu negara. Pendapatan collection yang seperti ini di masjid-masjid di bandar-bandar utama dan juga pembayaran zakat meningkat, sudah tentu ia merupakan bukan hasil yang dihasilkan oleh keadaan negeri di mana mereka berada atau berniaga. Ia hasil daripada keadaan yang berkait-kait dengan negeri-negeri yang lain juga. Kalau collection yang dilakukan katakan di satu negeri, ia bukan hanya kerana penyumbang di negeri itu ramai, tapi kalau sekiranya kita perhalusi, penyumbang yang memberi sumbangan di negeri yang berkenaan mendapat pendapatan yang tertentu, bukan hasil perniagaan di negeri itu, tapi hasil perniagaan mereka dengan seluruh tempat, sama ada dalam negara ini. Kalau mereka berada di Kuala Lumpur, bukan hanya hasil yang diperoleh daripada Kuala Lumpur, tapi ia hasil daripada keadaan di negeri yang berjiran. Dan hasil di negeri yang jiran yang tersebut tentulah ada kaitan dengan negeri yang lain pula. Di Malaysia ini, bila terdapat 14 sebuah negeri yang sudah tentu keadaan ekonomi dan purata pendapatan berbeza, tapi apa-apa collection yang kita perolehi di negeri yang kita lihat begitu tinggi kegiatan perniagaan, tapi itu hasil daripada satu situasi yang terdapat dalam negara. Jadi collection yang diperolehi oleh sesuatu tempat yang kita istilahkan sebagai kawasan urban, ia hasil daripada keadaan dalam negara. Bila berlaku masalah COVID-19 ini, saya fikir sudah sampai masanya untuk dilihat secara keseluruhan apakah yang boleh dimainkan peranan, atau apakah peranan yang boleh dimainkan oleh agensi-agensi yang bertaburan di seluruh negara ini, sama ada majlis agama atau badan-badan yang lain, secara menyeluruh. Collection yang diperolehi secara menyeluruh, kerana masalah yang berlaku ialah akibat daripada keadaan semasa yang kalau sekiranya kita tangani bersama, maka sudah tentu jumlah sumbangan yang diperolehi akan kita dapat tingkatkan. Mengikut tradisi kita di Malaysia ini, sesuatu collection yang berlaku sama ada di masjid-masjid atau
majlis-majlis agama mengikut praktis di Malaysia ini menumpukan di kawasan mereka. Kalau masjid itu terletak di Kepong misalnya, maka biasanya mereka fikir hal di Kepong sahaja. Itu bagi kawasan yang berdekatan dengan Kuala Lumpur. Kalau masjid itu di Bandaraya Bangsa misalnya, maka biasanya jawatankuasa masjid bila ada collection, mereka fikir hal bangsa saja. Sedangkan yang menyumbang pada tabung yang berkenaan bukan akibat daripada kegiatan ekonomi di Bangsar dan bukan hanya akibat kegiatan ekonomi di Kepong, tapi itu hasil daripada pergerakan perniagaan yang berlaku dalam negara, dalam negeri atau negara. Maka begitu juga dengan kutipan zakat. Zakat perniagaan yang kita lihat terus meningkat, alhamdulillah. Tapi itu hasil daripada kegiatan bukan hanya kerana kegiatan yang berlaku di satu negeri, tapi ia hasil kegiatan yang berlaku di negeri yang lain juga. Tapi mereka beribu pejabat di Kuala Lumpur, maka tentu dia bayar di Kuala Lumpur. Sedangkan kegiatan yang mereka lakukan itu bukan hanya berpusat di kawasan Kuala Lumpur. Mungkin perniagaan mereka ada kaitan dengan negeri Terengganu, ada kaitan dengan negeri Kelantan, ada kaitan dengan negeri Kedah, Langkawi dan sebagainya. Tapi bila dibayar zakat dan zakat dipungut dan tumpuan perbelanjaan atau pengagihan hanya berlaku di negeri yang di mana berlaku collection, sedangkan hasil itu adalah hasil daripada kegiatan ekonomi yang terdapat di seluruh negara. Maka saya fikir sampai masa untuk pertama dikaji secara menyeluruh supaya dapat diadakan satu tabung yang digabungkan. Selain daripada jumlah yang diperuntukkan bagi negeri di mana collection zakat itu dilakukan atau masjid itu berlaku, tapi harus ada di samping itu, saya fikir perlu ada satu portion atau 1% daripada collection itu mesti diletakkan dalam tabung yang tergabung, diuruskan oleh satu jawatankuasa yang diberi amanah oleh pihak berkuasa, dan tabung ini yang merupakan tabung yang menyediakan jumlah fund yang disumbang oleh semua pihak daripada semua negeri atau mana-mana jabatan yang hendak membela keadaan supaya jangan makin bertambah kejadian membunuh diri, perceraian, kecurian dan berbagai-bagai lagi. Maka tabung ini setelah bergabung, saya fikir jumlahnya bukan sedikit. Kalau sekiranya kita dapat collection daripada zakat perniagaan 500 juta setahun, atau kalau kita ambil senario yang paling lemah atau buruk, kalau collection cuma dapat 100 juta, kalau diambil 1% daripada collection itu di bawah mana-mana asnaf, sama ada fi sabilillah atau yang mana sesuai, maka jumlahnya bila dibuat secara bergabung, saya fikir sudah cukup untuk kita mengatasi supaya sekurang-kurangnya orang-orang Islam daripada golongan B40 atau M40 atau T20 yang merupakan penyumbang zakat tidak akan terjejas. Dan kalau diandaikan COVID-19 ini selesai, maka tabung itu boleh terus berfungsi. Kerana yang memerlukan pada pembelaan dari segi kewangan tentulah akan terus berkekalan. COVID dah habis, tapi keperluan kepada pertolongan bagi menjayakan orang-orang Islam terutamanya dalam bidang perniagaan, terutamanya kalau kita ambil satu kumpulan saudara baru. Saudara baru merupakan satu golongan yang dimasukkan dalam asnaf, iaitu mu'allaf ataupun golongan yang disebut al-mu'allafatu qulubuhum. Maka mereka berhak mendapat satu bahagian daripada collection itu. Dan alhamdulillah pada masa ini Jabatan Majlis-Majlis Agama memang sudah pun membelanjakan wang untuk tujuan golongan ini. Tapi ia masih lagi boleh dipermudahkan menerusi rangkaian Perkim misalnya, sebagai sebuah pertubuhan yang memberi penumpuan khusus kepada saudara baru,
sejak daripada penubuhan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman, pada masa ini berazam untuk menjadikan sifar kemiskinan di kalangan saudara baru. Fokus sifar kemiskinan di kalangan saudara baru, saya fikir bukan perkara yang mustahil, tapi mestilah ada satu mekanisme yang sesuai seperti penubuhan tabung khas, kerana ini adalah satu cara yang paling baik dan sesuai dengan amanat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, iaitu Rasul yang menyampaikan Islam sebagai agama yang memberi rahmat. Kalau orang-orang Islam yang akan merupakan golongan yang paling kurang terjejas akibat daripada apa-apa pandemik sekalipun, maka saya fikir itu adalah dakwah yang paling berkesan sekali. Kerana agensi Islam dengan membuat pendekatan yang baru, menguatkan lagi sistem sekarang, kerana pada masa ini sistem yang ada sekarang baik, tapi masih ada ruang yang boleh kita perbaiki. Perubahan tabung secara bergabung yang diambil daripada sumbangan mingguan di masjid dan juga daripada majlis-majlis agama, tidak menjejaskan keadaan masyarakat di negeri yang berkenaan. Kalau kita tentukan berdasar kepada percentage, kalau kita ambil 1% daripada collection, walaupun ada negeri yang mungkin mendapat pungutan cuma kira-kira 10 juta setahun, tapi kita tidak akan membebankan negeri yang berkenaan, kerana kalau kita dasarkan kepada percentage, maka saya fikir sudah cukup sebagai token bahawa semua negeri, semua jentera di seluruh negara bersimpati dengan peristiwa-peristiwa buruk yang menimpa orang-orang Islam. Orang Islam perlukan rumah, orang Islam perlukan kesihatan, orang Islam perlukan pendidikan yang baik. Saya fikir tabung ini boleh menjadi satu saluran yang baik untuk memperbaiki masyarakat Islam. Jadi saya fikir adalah wajar untuk kita, pada fikiran saya, dipertimbangkan tabung collection wang secara bergabung. Setelah itu saya fikir Duli Yang Muhammadiyah, Raja-Raja Melayu tentu bersedia menimbangkan perkara ini, kerana tidak boleh satu negeri hanya berbangga bahawa collectionnya banyak. Sebenarnya collection itu berlaku banyak kerana keadaan ekonomi bukan hanya di negeri itu, tapi adalah hasil daripada keadaan keseluruhan. Cuma mereka mungkin bekerja dan beroperasi di negeri yang berkenaan, tapi pendapatan bagi syarikat atau kumpulan itu adalah hasil daripada keadaan di seluruh negara. Jadi saya fikir sudah sampai masanya tabung kewangan Islam bergabung ini yang disumbangkan oleh semua majlis agama negeri-negeri dan juga semua individu-individu yang tertentu yang mampu membantu mengisi atau melaksanakan konsep ini atau mana-mana konsep yang sesuai, kerana pendapatan kita sebenarnya hasil daripada keadaan ekonomi negara, bukan ekonomi satu negeri saja. Jadi saya fikir perkara ini perlu disegerakan, kerana kita tidak boleh menunggu sehingga ramai lagi yang membunuh diri, ramai lagi yang bercerai, ramai lagi yang mencuri, ramai lagi yang merompak, sedangkan kita mempunyai sedikit sebanyak kemampuan untuk mengurangkan perkara itu. Kalau tidak dilaksanakan, maka kita tak boleh lari daripada tanggungjawab yang diamanahkan oleh Islam kepada kita.